Okay, revision dulu secara pantas dan kemudian kita tengok soalan-soalan. Baik. So kita tengok kepada nota ini dan kita lihat apakah yang dibincangkan. Baik. Bab 4 ini membincangkan tentang agama dan kepercayaan. Bermula dengan kepercayaan awal iaitu animisme dan dinamisme. Baik, apa perbezaan animisme dan dinamisme? Animisme ni ialah kepercayaan bahawa semua unsur alam. Apa itu unsur alam? Okey, semua perkara-perkara berkaitan alam, pokok, sungai, kemudian awan, langit, matahari, semua ini ada dia punya roh, ada dia punya penjaganya. Yang harus dihormati. Itu dipanggil animisme. Manakala dinamisme, sebenarnya pula dinamisme ni kepercayaan. Kepercayaan bahawa sesuatu unsur alam itu ada kekuatan, ada mana, ada power. Sebab itu kepercayaan dinamisme ni, sebab itu mereka percaya kita kena memuja semangat padi, memuja semangat pokok, memuja semangat sungai supaya mengeluarkan hasil yang lebih banyak. So percaya kepada kekuatan ni, kekuatan sungai, kekuatan pokok, itu semua dipanggil dinamisme. Dinamisme. So itu perbezaan dia. Baik. Kemudian selepas dua kepercayaan awal itu, maka bermulalah penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Dan kita tahu agama Hindu, Buddha dan Islam ini dia tersebar ke alam Melayu, melalui kebanyakannya melalui perdagangan. Tapi ada 3 puncanya. So penyebaran agama ni berlaku kerana peranan mubaligh ataupun peranan pendakwah-pendakwah. Mubaligh ni pendakwah lah. Dan juga yang kedua kerana pemerintah itu sendiri, dan yang ketiga kerana perkembangan perdagangan antarabangsa. Jadi berlakulah perkembangan agama Hindu, Buddha dan Islam. Baik, itu permulaan kepada agama dan kepercayaan. Lepas tu kita belajar tentang masuk saya animisme. Ya betul. Okey Rayana. Baik. Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Iaitu apa yang uniknya, apa yang specialnya tentang warisan masyarakat kerajaan alam Melayu ni, iaitu pertama, ada sistem pemerintahan beraja. Pemilihan raja dibuat secara keturunan, putera-putera raja yang akan dipilih menggantikan raja yang mangkat. Kemudian masuk je agama Islam, gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan. Dan raja berkuasa mutlak. Itu sistem tentang raja. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah, di mana pemerintah telah memilih dan membangunkan pusat pemerintahan, menjalinkan hubungan diplomatik. Itu. Yang ketiga, iaitu kegiatan ekonomi, di mana masyarakat alam Melayu ni dia bijak memanfaatkan kesuburan tanah, mencipta sistem pengairan seperti baring, seperti tali air dan sebagainya, serta membina pelabuhan. Dan kemudian yang keempat, keunikannya iaitu perkembangan sosio-budaya, wujudnya perkembangan sistem tulisan dan bahasa, serta persuratan, karya-karya persuratan pun dah ada. Serta juga seni bina seperti candi-candi yang wujud di Funan, di Champa, Sriwijaya dan sebagainya. Dan yang kelima, keunikan dalam amalan beragama, di mana kalau kita fikir kenapa rakyat ataupun penduduk-penduduk alam Melayu ini boleh bertukar agama.
Daripada Hindu pergi Buddha, kemudian Buddha pergi ke Islam. Why? Kerana ada sifat terbuka, open-minded. Dan kemudian sifat penyatuan, suka bersatu padu. Toleransi maknanya bertolak ansur. Dan untuk orang yang beragama mendapat status istimewa seperti alim ulama, pendeta-pendeta Buddha, sami-sami, mereka mendapat status istimewa dalam kerajaan. Dan juga adanya sistem pendidikan serta lambang keagungan. Jadi inilah kita kata sebagai agama dan kepercayaan, keunikan-keunikan. Baik. Selesai kamu tak perlu tengok sebenarnya yang huraian-huraian dia apa semua ni, tak perlu sangat pun. Sebab semua tu kamu dah tahu. Tinggal kamu nak bersedia untuk latihan saja. Baik. So, bila kita dapat ulang kaji secara ringkas, baru kita pergi tengok latihan. Baik. So, kita tengok latihan sekarang ni. Dah sedia semua? Nak tengok latihan ni? So, kita ada 24 orang. So, kita nak tengok latihan praktis sumatif yang keempat ini. Baik. So, baik. Seperti biasa, cikgu nak semua pelajar involve ataupun terlibat dalam aktiviti ini, iaitu kamu semua boleh memberikan jawapan dalam Zoom chat. Sama ada A, B, C apa semua. Kalau cikgu tanya, kamu bagi jawapan A, B, C. So, jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Baik. So, kita lihat soalan nombor 1. Baik. Apakah etnik yang mengadakan perayaan berikut di kalangan masyarakat negara kita? Iaitu perayaan apa? Perayaan Miring. Ini dilakukan oleh etnik apa? Adakah Temuan? Adakah Kadazan Dusun? Atau Bidayuh? Ataupun juga Iban? Mana satu jawapan dia? Kamu pun fikir. Mana satu Ya, mungkin ada kat sini yang buka buku. Tak apa, buka buku buka lah. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Tapi mungkin ada yang bertanya, cikgu, perayaan Miring ni kat mana, cikgu? Kalau kamu tengok dalam buku teks, dia yang awal-awal tu tau. Iaitu yang bahagian animisme dan dinamisme. Kalau dalam nota, kalau kamu tengok dalam nota, dia ada yang di bahagian awal itu. Tapi rasanya dalam nota ringkas ni tak ada. Tapi dalam buku teks tu ada. Dalam buku teks tu ada. Ingat lagi tak? Jawapannya ialah orang. Ya, jawapannya iaitu orang Iban. Perayaan Miring adalah daripada Iban. Iaitu daripada Sarawak. Ya, kat gambar tu ada kan? Ya, betul. Bagus, Rania. Baik. Soalan 2. Agama Buddha turut tersebar. Buddha turut tersebar dalam kalangan masyarakat Champa. Ia dibuktikan dengan pembinaan candi. Candi mana? Dongguang ke, Ponagar ke, Candi Mison ke, ataupun Candi Bahal? Adakah Candi Dongguang? Rasanya Ponagar dengan Mison ni sama juga macam kat Champa. Tapi dia kata candi agama Buddha. Banyak tu cikgu buat candi ni. Ada yang kata Ponagar. Ada yang kata Dongduong. Kalau kita lihat kepada pembinaan ni, seni bina candi di sini. Candi Hindu dibina di Ponagar. Agama Buddha terbukti dengan penemuan Candi Dongduong. Nampak tak? Candi agama Hindu Ponagar. So dia campur juga. Tapi candi Dongduong adalah candi agama Buddha. So jawapannya adalah
adalah A. Candi Dongdong. Betul. Candi Meson kat mana? Candi Meson bukankah berada di Champa juga? Tapi untuk agama Hindu. Ini dia. Candi Hindu di Lembah Meson. Yang dikenali sebagai Siva Bajraswara. Baik. So, ini candi-candi. Itu menjawab soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Apakah yang menjadi bukti berlakunya penyebaran agama Islam dalam kalangan masyarakat Champa? Penemuan pinggan mangkuk, penemuan kitab-kitab agama, penemuan mata wang atau batu bersurat. So jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah penemuan batu bersurat. So itu penemuan penyebaran agama Islam. Jawapannya adalah D. Betul. Baik. Soalan 4. Antara berikut yang manakah merupakan candi tinggalan kerajaan Majapahit? Candi tinggalan kerajaan Majapahit. Candi Brahu, Candi Jabung, Telaga Batu atau Candi Bahar? Cikgu tahu ramai yang kata, aduh, cikgu saya candi-candi ni bab ni yang saya tak ingat cikgu. Yang ini yang saya tak ingat cikgu. Sebenarnya bila dalam latihan, memang korang takkan ingat. Bukan takkan ingat lah, tapi korang memang selalu lupa. Jadi, tak ada masalah kalau kamu nak rujuk kepada nota. Sebab bila latihan, kamu boleh untuk meniru. Dengan tujuan untuk apa? Untuk ingat. Jadi, kalau kita lihat, candi tinggalan kerajaan Majapahit yang masyhur. Candi Jabung, Sukuh, Candi Brahu. So, nama-nama Candi Jabung, Candi Sukuh dan Candi Brahu. So, kalau kita lihat, jawapannya apa? Majapahit, Candi Brahu dan juga Candi Jabung. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah A, 1 dan 2. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan 5. Bilakah bermulanya penyebaran pengaruh agama Islam ke kerajaan berikut kerajaan Kedah Tua? Abad ke-8, abad ke-10, abad ke-11 atau abad ke-12? So ada yang kata abad ke-12. Ya, memang abad ke-12. Abad ke-12 iaitu daripada tahun 1100 hingga tahun 1199. So itu kerajaan Kedah Tua. So 5 adalah D. Dan soalan yang ke-6. Lah, cikgu je yang baca. Apa kata korang pula baca? Dan berikan jawapan. Okey, kita bagi sekarang soalan apa Baik, soalan 6 kan? Okey, soalan 6 kita beri kepada pelajar yang bernama 6 Arisa. Arisa baca nombor 6. Cadence nombor 7. Darwish nombor 8. Dan juga Yuvinata nombor 9. Dan juga itu dululah. So Yuvinata nombor 9, Darwish nombor 8, kemudian juga Cadence nombor 7 dan nombor 6 adalah Arisa. Baik, cuba baca. Onkan mic, kemudian kamu baca soalan dan cuba berikan jawapan. Kalau salah tak apa. Baik, Arisa, boleh Arisa? Arisa mana? Ya, cikgu, sorry. Ah. Adik saya bising. Okey, baik. Tokoh berikut pernah mengetuai sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di alam Melayu. Merah Sil.
Apakah kerajaan tersebut? A. Funan. Funan confirm salah lah. Kerajaan Demak, Sriwijaya atau Pasai. Okey. Kalau tak dapat jawapan, okey, mungkin kawan-kawan yang lain boleh bantu dengan tuliskan di Zoom chat. Apakah jawapan bagi soalan nombor 6? Okey. Iaitu jawapannya ialah terima kasih banyak rakan-rakan yang lain. Jawapannya adalah kerajaan bukan. Jawapannya adalah kerajaan mana? Iaitu kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai. Dan ini ada dalam buku teks. Dia selip-selip macam tu lah. Tentang Merah Silu. Kerajaan Pasai, Merah Silu, dan Merah Silu ini telah memeluk Islam dengan nama Raja Iskandar kata saksi itu. Okey, baik, tak apa. Terima kasih banyak kepada Arisa. Okey. Soalan yang ketujuh. Okey, Cadence. Silakan Cadence. Apakah faktor yang membawa kepada perubahan gelaran berikut dalam kalangan pemerintah di alam Melayu? Ya. Raja, Sultan, pengaruh agama. Okey, baik. Terima kasih banyak Cadence Tan. Jawapannya ialah A, pengaruh agama. Why? Sebab semasa penggunaan raja ini pada waktu itu adalah amalan agama Hindu. Tetapi bila bertukar kepada sultan, ini adalah amalan agama Islam. So perubahan pengaruh agama. Baik, terima kasih banyak Cadence. Soalan ke-8. Ya, Darwish. Silakan Darwish untuk soalan nombor 8. Ya, Darwish Darwish. Ya, silakan. Apa Darwish? Tak dengar. Boleh tak? Putus-putus. Ada? Tak ada? Putus-putus lah pula. Okey, kita tak dengar kita tak dapat dengar Darwish punya jawapan. Okey, kita minta Lavinesh untuk menggantikan membantu Darwish. Silakan Lavinesh untuk baca. Nombor 8 kan Ego? Ya, betul. Apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan pelabuhan kerajaan di alam Melayu? Ya. Jawapannya kemunculan pedagang antarabangsa. Okey, baik. Faktor yang mempengaruhi pembentukan pelabuhan kerajaan. Okey. Okey, fahami dulu soalan dia. Apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan pelabuhan kerajaan di alam Melayu? Pelabuhan ada apa? Pelabuhan ada berapa? Pelabuhan ada 3 jenis. Pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan, pelabuhan entry port. Ada 3 kan? So, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pelabuhan kerajaan? Kenapa yang kedua tu jadikan pelabuhan kerajaan? Kerana ada apa? Ya betul Darwish. Okey, semua yakin aja. Okey. Jawapannya apa? Nombor 8. Jawapannya adalah jawapannya adalah kerana kemunculan pusat pentadbiran. Ingat ke tak ingat? Ke lupa? Okey. Ada berapa? Okey. Cikgu explain sikit Cikgu explain sikit tau. Baik. Pelabuhan ni. Baik. Ada 3 jenis pelabuhan. 1. Pelabuhan pembekal. Maknanya kenapa dikatakan pelabuhan pembekal? Kerana dia adalah pelabuhan yang bekalkan
bahan mentah. Bahan mentah, okey, ataupun sumber hasil bumi, okey, dan sebagainya untuk didagangkan. Untuk didagangkan. Itu pelabuhan pembekal. Baik. Itu pelabuhan yang pertama. Jenis pelabuhan yang pertama lah. Okey. Baik. Okey, jenis pelabuhan yang pertama. Baik, kemudian pelabuhan yang kedua adalah pelabuhan kerajaan. Kenapa ada pelabuhan kerajaan? Kerana pelabuhan ini, okey, pelabuhan yang memiliki okey, raja dan pembesar. Okey. Okey, ataupun boleh dikatakan sebagai pusat pentadbiran. Okey. Dan pembesar, jadi itu yang dikatakan sebagai pelabuhan kerajaan. Nampak tak perbezaan dia? Dan satu lagi, kalau kita lihat, okey, pelabuhan yang ketiga iaitu pelabuhan entry port. Baik, entry port ni adalah pelabuhan yang okey, pelabuhan yang mengumpulkan bahan mentah, okey, mengumpulkan barangan untuk diedarkan semula. Ya, untuk diedarkan semula. Semula ke tempat lain. So, ini perbezaan ketiga-tiga. Jadi kalau macam kamu tanya, okey, iaitu soalan tu pelabuhan kerajaan, maka jawapannya apa? Kerana pelabuhan itu memiliki raja dan pembesar, iaitu memiliki pusat pentadbiran. So, itu perbezaan 3 jenis pelabuhan. Sebenarnya soalan-soalan tentang pelabuhan ni selalu keluar. Selalu keluar dalam bentuk soalan struktur dan esei. Sebab tu cikgu nak beri apa kita kata sebagai refresh your mind untuk kamu ingat betul-betul tentang jenis-jenis pelabuhan, pelabuhan pembekal, kerajaan dan juga pelabuhan entry port. So ada 3 pelabuhan. Okey. Baik. So jawapan yang kita dapat daripada Lavinesh tadi, iaitu jawapan dia adalah okey, D, kemunculan pusat pentadbiran. Baik, soalan yang ke-9, okey, iaitu soalan ke-9, iaitu yang akan dijawab oleh, yang akan dibaca oleh Yuvinatan. Raja berikut berkaitan dengan perkembangan sistem tulisan di alam Melayu. Ya. Raja berkembang pesat dalam kalangan masyarakat alam Melayu. Apakah kerajaan yang telah memperkenalkan tulisan tersebut? C. India. Okey. So, sistem tulisan raja berkembang pesat dalam kalangan masyarakat alam Melayu. Kerajaan yang memperkenalkan tulisan tersebut. Okey, iaitu jawapannya adalah India. Okey, perkembangan sistem tulisan di alam Melayu raja. Maknanya, okey. Okey, sebenarnya bukan tulisan, sebenarnya perkataan. Perkataan raja ni, okey, datang daripada mana? Okey, bukan tulisan ataupun dipanggil perkataan. So, perkataan raja itu, okey, diperkenalkan oleh kerajaan mana? Kerajaan India lah. Sebab India yang memperkenalkan raja itu, perkataan raja. Baik, terima kasih banyak. Okey, Yuvinatan. Ya, dah. Baik. Soalan yang ke-10. Okey, cikgu bacalah. Nanti korang lambat. Okey. Tokoh berikut. Okey. Tokoh berikut berperanan penting dalam pelantikan raja di alam Melayu, Hiranya Dama. Apakah kerajaan yang diperintah oleh raja tersebut? Siapa pula yang nyanyi ni? Okey. Baik. So, baik, kerajaan yang diperintah oleh raja tersebut, Hiranya Dama. Suryavarman III, Champa, Jayavarman II di Angkor, atau Suryavarman II di Funan, ataupun Jayavarman III di Sriwijaya.
So kerajaan apa yang ada Hiranyadama sebagai raja? Okey, jawapannya ramai yang tak tahu ni. Ramai yang tak tahu. Ramai yang lupa sebenarnya yang ini yang kat mana cikgu? Baik, ini sebenarnya yang kamu boleh lihat tentang Hiranyadama ni iaitu tentang sistem pemerintahan beraja. Iaitu kalau kita lihat mana Hiranyadama memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Mungkin dalam buku teks kot, dalam nota tak ada nampaknya. Raja Angkor. Angkor Ya. ya, ni sini. Simbol penyatuan, agama menjadi simbol penyatuan. Seorang Brahmin yang bernama Hiranyadama telah mengisytiharkan kedudukan pengasas kerajaan Angkor iaitu Jayavarman II sebagai Dewa Raja. Simbol penyatuan. Jadi di sini kita boleh ambil iaitu jawapannya ialah Jayavarman II iaitu di Angkor. Tak ada masalah. Terima kasih banyak Mohana untuk membantu. Baik, soalan 11. Apakah kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat kerajaan Melayu? Jawapannya adalah ini senang je. Jawapannya apa? Jawapannya adalah 1 dan 2. Animisme dan juga dinamisme. So jawapannya adalah A, 1 dan 2 lah. Baik. Raja berikut berkaitan dengan kepercayaan animisme di alam Melayu. Kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan kepada Hyang. Apakah yang dimasukkan dengan Hyang? Apa itu Hyang? Hyang ialah api yang dianggap cahaya Tuhan, patung berhala, semangat padi. Hyang sebenarnya ialah roh nenek moyang. Roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. So dan disembah. Jadi itu dipanggil Hyang. Sebab itu kalau untuk agama Islam, untuk agama Islam kita tidak sepatutnya menggunakan perkataan sembahyang. Kita patut menggunakan perkataan solat. Itu perbezaan. Kalau sembahyang itu sembah Hyang. Hyang itu roh nenek moyang sebenarnya. Jadi kita tak panggil sembahyang sebenarnya, kita panggil solat. Ya, betul Nuri Safia, betul. So kita sebut sebagai solat. Baik. Soalan yang ke-13. Siapakah yang meraihkan perayaan Hari Moyang? Masyarakat Jakun, Kensiu, Temuan dan juga masyarakat Semelai. Ini Hari Moyang ni banyak dilakukan di negeri Selangor. Dan kalau benar ianya adalah Hari Moyang diraihkan oleh masyarakat Temuan. Masyarakat Temuan ni masyarakat orang asli. Orang asli. Jadi mereka ada perayaan Hari Moyang. Ini pun boleh tengok dalam buku surat yang pertama dalam bab 4. Baik. Soalan 14. Penemuan berikut dijumpai dalam kerajaan Champa, batu bersurat dan batu nisan. Apakah kepentingan penemuan tersebut? Jumpa batu bersurat, jumpa batu nisan. Dekat mana? Dekat Champa. Champa ada batu bersurat, ada batu nisan. Maknanya, kepentingan dia adakah menamatkan pengaruh Hindu, meningkatkan bidang kesenian, membuktikan penyebaran Islam, atau menandakan perkembangan seni bina? Jawapannya adalah batu nisan. Agama apa yang meletakkan batu nisan di kubur? Agama Hindu dia tidak ada kubur.
Kebanyakan orang-orang yang mati penganut agama Hindu kalau mati biasanya dibakar. Buddha, so dia tak panggil itu batu nisan, dia letakkan batu tanda yang besar. Batu tanda yang besar, itu bukan batu nisan, itu batu tanda. Jadi yang menggunakan batu nisan ni hanyalah agama Islam. So bila ada batu nisan maksudnya membuktikan penyebaran Islam. Ya. Ya, ada betul. Ada agama Hindu ada juga yang tanam, tapi jaranglah. Jarang sangatlah. Baik. 15. Senarai berikut merupakan candi agama Buddha yang terkenal. Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus dan juga Candi Bahal. Di manakah terletaknya candi-candi tersebut? Muara Jambi, Takus dan Bahal. Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua atau Ganggang Negara. Kalau juga Muara Jambi dan juga Muara Takus, bukan Kedah Tua, bukan juga Ganggang Negara. Sama ada Sriwijaya atau Majapahit. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah dari Sriwijaya. Sriwijaya. Ya, betul. Sriwijaya. Ya. Okey. Baik. So, habis dengan soalan objektif. Kita tengok kepada soalan. Okey, soalan. Sekejap. Cikgu nak kena warm up. Okey, thank you. Okey, thank you, Vina. Baik. Yang pertama, cara-cara dia. Okey. Baik, yang pertama iaitu caranya apa? Caranya iaitu yang pertama pertama iaitu peranan mubalik. Mubalik. Kemudian tak payahlah nombor-nombor ni kan. Yang pertama melalui mubalik, yang kedua melalui pemerintah. Dan yang seterusnya iaitu melalui perdagangan. Tapi kalau saya tak buat yang dua lagi tu cikgu, saya buat perdagangan saja boleh? Boleh. Caranya macam mana? Kena panjang sikit lah sebab 2 markah kan. So, kamu kena buat iaitu penyebaran. Sebagai contoh kalau kita nak buat ayat, cikgu macam mana nak buat ayat jawapan? Kita ambil ayat ini dulu, ayat soalan. Ya, ayat soalan. So, kita akan tulis kat sini. Penyebaran. Penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam di alam Melayu. Berlaku, penyebaran agama ni berlaku kerana aktiviti perdagangan yang berlaku. Aktiviti perdagangan di mana? Di kerajaan pelabuhan. Aktiviti perdagangan kan di pelabuhan kan? Baik, berlaku kerana aktiviti perdagangan di pelabuhan alam Melayu. Baik, so kita boleh tulis. Kalau kita kata macam, cikgu saya tak ingat tentang mubalik pemerintah, tapi saya ingat pasal perdagangan je. Boleh, tapi kena huraikan lagi. Iaitu, contohnya, penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam di alam Melayu berlaku kerana aktiviti perdagangan di pelabuhan alam Melayu. So kita boleh tulis para pedagang. Kita explain tentang aktiviti perdagangan tu ya. Para pedagang yang datang ke alam Melayu telah menyebarkan agama mereka kepada penduduk tempatan. So, jadi kita kata, so kita dah bagi 2 kat sini. Iaitu yang pertama, ini adalah aktiviti perdagangan di pelabuhan. Ini adalah poin utama. Poin utama. Dan
para pedagang datang ke alam Melayu ni telah menyebarkan agama mereka kepada penduduk tempatan. Ini huraiannya. So, dapat tak 2 markah? Dapat. Okey, walaupun kamu beri 1 poin saja, iaitu perdagangan. Kamu tak cerita pun pasal pemerintah, tak cerita pun pasal membalik, tak apa. Ya. So, itu cara dia. Baik. Dan soalan yang C. Kita lihat C. Mengapakah agama amat penting dalam kehidupan manusia sejagat? So, soalan ini berapa markah? 4 markah. So, kalau kamu tak ada idea 4 markah nak buat apa, so kamu plan 4 markah ni, plan aku nak buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Ya. 2 fakta dan juga 2 huraian. So, bagaimana untuk kita buat? Kena cari 4 benda cikgu. Bukan. Kamu kena cari 2 je, iaitu 2 fakta. Fakta tu yang mana cikgu? Fakta tu iaitu, okey, mengapa agama amat penting? Maknanya dia minta sebab-sebab, betul tak? Mengapa tu maksudnya dia minta sebab, betul? The reason why. Jadi, so kamu berilah, okey, 2 fakta tu maknanya 2 sebab. So, sebab yang pertama ataupun kita kata fakta pertama. Fakta 1. Okey, apa sebab agama amat penting dalam kehidupan manusia sejagat? Baik, penting untuk apa? Menjadi panduan. Okey, panduan hidup. Okay, seseorang, kita kata individu, okey, dan masyarakat. Okay, jadi kita boleh ambil itu fakta dia, menjadi panduan hidup seseorang individu dan masyarakat. Jadi kalau ada panduan hidup ni, maksudnya apa? Kita kena buat huraian kat situ. Panduan hidup untuk apa cikgu? Ialah dia kalau ada panduan hidup, okey, huraian 1. Okey, dia akan, individu dan masyarakat akan mengetahui, okey, apa yang dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam kehidupan seharian. Betul tak? Jadi panduan hidup. So, agama menjadi panduan hidup supaya tahu apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan dalam kehidupan seharian. Jadi sebab itu agama amat penting. Baik. Kemudian yang kedua itu fakta. Fakta yang kedua, okey, iaitu untuk apa agama amat penting? Baik, agama amat penting untuk apa? Untuk memberi. Iaitu itu undang-undang. Mengapa agama amat penting dalam kehidupan manusia sejagat? Iaitu apa? Ada idea tak? Kenapa agama amat penting dalam kehidupan manusia sejagat? Tak ada idea. Mengapa agama amat penting dalam kehidupan manusia sejagat? Supaya manusia tidak sesat. Supaya manusia tidak sesat. Supaya manusia so kita boleh kat sini. Agama menjadi amat penting supaya masyarakat sebenarnya masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni, di mana kita tahu bahawa manusia yang
okey, yang berpegang kepada agama. Okey. So kita tahu bahawa individu, okey, individu yang berpegang kepada agama, okey, akan mempunyai nilai-nilai murni yang baik, betul tak? Okey, akan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Okey, serta saling menghormati. Okey, ya betul. Okey, iaitu inilah dia. Okey, so individu yang berpegang kepada agama akan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Apa itu nilai-nilai murni, cikgu? Ialah moral yang baik lah. Okey, bertimbang rasa, baik hati, jujur, amanah, kan? Kenapa orang-orang macam ni dia ada memiliki nilai-nilai murni ini? Kerana dia pegang kepada agama. Agama suruh dia jadi buat baik. Agama suruh dia jadi orang baik. Jadi, manusia itu kalau yang berpegang kepada agama akan mempunyai nilai-nilai murni yang baik, kemudian saling menghormati sesama manusia. Bila saling hormat menghormati, maka masyarakat dapat hidup dalam aman dan harmoni. Maknanya aman dan damai, aman dan sentosa. Tidak ada pergaduhan. Setuju tak? Ya. Okey. Baik. Okey. Untuk latihan ini. Untuk latihan ini, okey, cikgu nak kamu semua buat ayat jawapan dan hantar di grup WhatsApp. Kamu tulis balik dalam bentuk chatting tu kan. Dalam bentuk chat tu dekat WhatsApp, kamu tulis balik jawapan ini. Dan send dalam grup WhatsApp tu. Baik. Grup tadi tu apa? Grup Telegram itu cikgu akan onkan nanti. Cikgu akan onkan nanti. Tapi hantar ke WhatsApp dulu. Okay. Dan 2 orang yang mendapat markah penuh. Dan terawal hantar dan dapat markah penuh. 4 markah sini maknanya semua jawapan dia betul semua, maka akan layak mendapat food panda daripada cikgu yang akan dihantar ke rumah kamu. 2 jadi sila hantar dalam grup WhatsApp. Tak boleh hantar pesan ke cikgu? Boleh juga Kak Rahana. Kalau jauh tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab food panda ada di mana-mana. Boleh hantar. Dan memang itu boleh hantar. Jadi jangan risau, memang ada. Boleh Dani, boleh. Boleh. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan-soalan itu. Okey, order mama.